Okay, sebelum kita mulakan kelas kita, kita mulakan dengan pemula kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini surah Al-Nasi. Amin. Okay, ini untuk lapat tinggi. Macam saya beritahu tadi, kalau yang ada buku teks digital boleh tengok di muka surat 84, 85 dengan 86. Ada 3 line sahaja. Tapi untuk slide saya ni dia agak panjang. Dia sebab dia detail dalam buku teks ni dia tak detail lah. So saya bacakan dia punya pengenalan lompat tinggi. Yang ni boleh nampak? Pengenalan. Boleh nampak tak? Pengenalan lompat tinggi. Keluar tak slide ni? Tak nampak eh. Kalau lompat tinggi. Sekejap. Saya share lagi sekali. Boleh? Pengenalan. Okay, untuk acara lompat tinggi, saya bacakan untuk pengenalan lompat tinggi. Yang pertama, lompat tinggi merupakan salah satu acara padang yang memerlukan para peserta melompat melepasi palang. So ada beberapa lah, ada lompat bergala pun melepasi palang. Cuma untuk tingkatan 1 kita belajar acara lompat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, palang tersebut diletakkan di antara 2 tiang tegak. Yang kedua, yang ketiga, palang akan dinaikkan setelah peserta berjaya melepasi ketinggian palang yang diletakkan. Itu yang ketiga lah. Yang keempat, dia punya sejarah. Pada abad ke-19, peserta lompat tinggi melompat dan mendarat di atas tanah yang berumput dengan menggunakan gaya gunting. Ini abad ke-19 menggunakan gaya gunting iaitu dengan cara membelakang. So nanti kita akan tengok dia punya teknik-teknik gaya ataupun gaya lompatan. Tapi untuk gaya gunting ni dia lebih banyak mendatangkan kecederaan kepada atlet. Dan untuk istilahnya atlet yang bernama Dick Fosbury, iaitu pada tahun 1968 di Sukan Olimpik yang menang pingat emas, mencipta rekod dan gaya tersebut dinamakan seperti nama beliau, iaitu kita namakan ia sebagai gaya Fosbury Flop. Okay, itu untuk gaya yang kita akan belajar di sekolah menengah lah. Untuk gaya planner ni ataupun straddle dalam bahasa Inggeris, awak dah belajar di sekolah rendah. Okay. Yang seterusnya untuk fasa-fasa lompat tinggi, nanti ada beberapa video. Untuk fasa-fasa lompat tinggi, yang pertama lah run up ataupun pengejuan, ataupun lari menghala ke palang, ataupun ke arah bar, ataupun dia curve. Kalau saya panggil curve, larian curve. Okay, itu yang pertama lah untuk fasa dia. Yang kedua adalah fasa lompatan ataupun lonjakan ataupun take off. So untuk fasa ni apa lakuan yang kita kena buat ialah tindakan kaki untuk menaikkan badan. Ni kaki yang melonjak. Boleh nampak tak slide ni? Fasa lompat tinggi. Okey Boleh. Okey. So yang ketiga, saya teruskan dengan yang ketiga. Fasa yang ketiga ialah melepasi palang ataupun fasa layangan ataupun clearance. So yang mana gaya dan tak dapat? Tak nampak? Pengenalan juga. Oh, tak gerak Saya kena share salah satu ni sini. Sekejap. Nampak je tu. Sekejap, saya share lagi sekali. Saya kena problem dia punya. Kalau saya buat YouTube live okey tak? Okey. So nanti bukan hari ni lah. So nanti minggu depan insyaAllah. Saya akan buat Okey. YouTube live. Sebab dia, kalau Google Meet sekarang dia macam technical problem tu banyak sikit lah. So tak apa. So hari ni saya teruskan dengan Google Meet. InsyaAllah kalau minggu depan tengok dulu macam mana. Okay, untuk fasa ni boleh nampak? Boleh. Fasa lompat tinggi.
Ya. Maksud saya bila saya besarkan dia tak nampak sebenarnya. Nampak tu. Dia macam dili. Nampak. Untuk fasa lompat tinggi, macam saya bagi tahu tadi, tiga fasa saya dah terangkan, iaitu fasa penujuan ataupun run up. Yang kedua fasa lompatan ataupun lonjakan ataupun take off. Yang ketiga fasa layangan ataupun melepasi palang ataupun clearance. Yang keempat, yang tiga tadi fasa layangan, gaya dan kedudukan badan ketika berada di udara dan di atas palang. Yang itu ialah fasa clearance. Yang keempat ialah fasa pendaratan ataupun landing, iaitu sentuhan badan dan bahagiannya dengan tempat mendarat. So nanti terangkan dia punya safety dan sebagainya nanti. So kita tengok satu video. Sekejap. Saya kongsikan satu video. Boleh nampak? Terima izin. Okey tak? Nampak tak dia punya video? Nampak. Nauraj Singh. Saya besarkan. So ini atlet lompat tinggi Malaysia . Ni di ketinggian 2.22 meter. Nauraj Singh Radwa di Sukan Olimpik Rio. Masih lagi belum bersedia kawasan ini untuk para peserta. Sementara nanti insyaAllah saya akan sampaikan kedudukan 100 meter semifinal yang ketiga, di mana di situ ada Johan Blake dan juga Justin Gatlin untuk sama-sama kita saksikan mampukah mereka melayakkan diri ke final juga. Dari China dengan ketinggian 2.38 meter. Entry-nya berusia 25 tahun. Merupakan pemenang pingat perak di Incheon pada 2014. Dan di London 4 tahun yang lalu, Goe ketinggian 2.21 meter saja untuk pusingan kelayakan. Debut di Olympic Games untuk Nauraj Singh Radwa. Ditemani oleh bapanya juga atas sumbangan daripada sebuah pertubuhan dan juga persatuan sebagai motivasi kepada beliau. Baik, perkhidmatan yang dapat dilakukan lega, debut yang cemerlang di Olimpik ini dengan suhu di luar sana ialah sekitar 22 darjah Celsius di Estadio Olimpico dengan ketinggian 2